Macam mana nak buat? Dengar tak Mimi? Akak tak tahu dengar ke tidak ni, akak buat daripada telefon ni. Mimi dengar akak tak? Mimi dengar akak tak? Boleh dengar ke? Kita belum start lagi, tapi kita tengoklah ni. Sekejap lagi kita start Lagi kita ada 5 minit lagi, kita tunggu yang lain-lain dulu. InsyaAllah. Hari ni, sementara menunggu tu, akan nak bagi tahulah sikit. Hari ni kita cakap pasal immunity tubuh. Kita akan cakap pasal zaitun. Macam mana zaitun actually-nya boleh membantu untuk tingkatkan kita punya immunity tubuh kita. Kita akan discuss macam mana vitamin D, vitamin E, semua itulah berfungsi untuk bantu kita punya immunity badan. Boleh dengar tak Puan Umi Turaya? Okey, sekejap ya. Waalaikumsalam Puan Umi Turaya. Okay, kita tunggu lagi a few people to come in and kita akan mulalah. Akak sengaja je start awal sikit supaya bagi peluang untuk orang join kita punya ni lah, kita punya video live Assalamualaikum Hasanah Tamam. Ya, Assalamualaikum Noziah. Assalamualaikum Intan. Alhamdulillah Puan Umi Turaya, alhamdulillah. Okey. Kita ada lagi masa 2 minit. Waalaikumsalam Hasanah. Kita ada masa lagi 2 minit macam tu. So kita akan kita akan mula sekejap lagi lah, insyaAllah. Okey. Bunga anggerik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Okey. Siti Aminah. Assalamualaikum. Okay, kita ada 1 minit lagi. InsyaAllah sekejap lagi kita akan start. Okay, mohon share dekat Facebook masing-masing supaya kawan-kawan yang lain pun boleh dapat manfaat daripada info-info yang akan akak kongsikan. Hari ni kita akan pergi ke level sel-sel tubuh. Boleh cakap pasal zaitun ni.
Jadi penting untuk actuallynya untuk kita fahamlah macam mana zaitun berfungsi untuk bantu kita punya imuniti tubuh kita sihat. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja. Okay. Okay, hari ni since kita actuallynya core product Olive House kita adalah actuallynya zaitun. Ya. Zaitun. Jadi zaitun ni kita punya yang paling penting, okay? Yang paling penting dalam kita punya range of product dan yang teramat baik jugalah antara banyak-banyak produk sebab dia zaitun adalah sebagai ibu kepada segala produk-produk yang lain. Tanpa zaitun, yang lain-lain tu dia macam kurang bermanfaat sikit lah. Bukan kurang bermanfaat, kurang kesan dia. Ya Allah hai. Okay. So bila kita nak cakap pasal zaitun, yang penting buku ni kena ada. Okay. Buku ni kena ada. Bila buku ni ada, dalam ni dia ada sebut semua benda pasal apa yang zaitun boleh bagi dekat kita. Okay. Apa yang penting dalam badan kita. Contoh saja, nanti Kang akan sebut satu-satu lah daripada sini. Okey. Waalaikumsalam Azian. Okey. Waalaikumsalam Aida, ada Rahyu. Okey. Zaitun ni actuallynya bila kita cakap pasal zaitun, bagaimana dia berfungsi untuk membantu kita punya immunity tubuh. Bermula senang je actuallynya daripada kita punya komponen ataupun properties yang ada dalam zaitun. Yang pertama sekali yang kita tahulah dalam minyak zaitun ni atau dalam OPU, dalam olive, okey, dia actuallynya banyak sangat hydroxytyrosol. Okey, hydroxytyrosol ni yang pentingnya, okey, dia adalah satu antioksida, satu phenolic compound, antioksida yang terbaik di dunia. Okey. Lepas tu dia juga antimicrobial. Macam mana dia antimicrobial? Bila dia antimicrobial, dia maksudnya dia boleh bantu tubuh kita daripada melawan mikrob, bakteria, kuman, virus. Okey. Puncanya actuallynya daripada yang mikrob ni, dia akan lawan balik lah. Dia macam mana cara dia melawan tu, dia akan bantu kita punya immunity tubuh, kita punya B cells, yang itu sel darah putih kita. Sel darah putih kita, B cells kita ni aktif dan sentiasa cergas, sentiasa perkasa untuk melawan kita punya jangkitan, sebarang jangkitan. Okey? Ini yang penting. Alright? Lepas tu hydroxytyrosol ni juga sebenarnya dia bagus untuk bantu kita punya liver, detox kita punya liver, bantu dengan kita punya tulang, bantu dengan kita punya kulit. Jadi bila kita banyak tulang, banyak nutrisi yang amat baik untuk kita punya tulang, untuk kita punya kulit, untuk kita punya liver. Jadi kita punya badan automatik akan jadi lebih kuat. Okey? Alright. Waalaikumsalam Syarizawati. Okey? Ini yang penting. Bila kita cakap pasal liver ni hati liver adalah hati. Hati actuallynya amat penting dalam tubuh badan kita sebab dia nilah yang actuallynya yang mengawal segala, menapis segala macam mak nenek dekat dalam tubuh kita ni. Tanpa hati ni actuallynya kita akan banyak buat problem lah. Pasal tu kalau misal kata kita hati kita dah mula bermasalah, jadi apa yang akan jadi adalah actuallynya kita punya badan, imun badan kita makin lama makin perlahan dia punya fungsi dia, makin lama makin tak susah lah. Jadi kalau orang selalunya
bila hati ni dah rosak, selalunya memang sukar sedikit untuk kita sebenarnya untuk fight penyakit. Ini penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Jamilah Syari. Okey. Puan Rohani Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alright. Lepas tu kita nak cakap, kita tahu dalam produk Olive House kita dia banyak vitamin D. Okey, terutama sekali kita punya OPU kat atas ni dia banyak sangat vitamin D. Okey, macam mana vitamin D ni sebenarnya membantu kita punya immunity? Assalamualaikum. Okey, macam mana dia bantu kita punya immunity? Immunity ni sebenarnya dia untuk kita punya vitamin D, dia membantu kita punya B cells yang mengeluarkan antibody tau. Yang mengeluarkan antibody. Jadi bila B cells kita ni bagus dan tak ada cukup nutrisi, dia B cells ni di dalam kita punya sel darah putih. Okey? Bila dalam sel darah putih tu, sel darah putih tu, my husband cakap slow down sebab akak excited sorry. Okey. B cells ni dia dekat dalam sel darah putih. Sel darah putih ni kalau macam mana kita dah faham, sebenarnya sel darah putih ni adalah untuk membantu kita punya badan ni tapis dan hadang segala jangkitan yang masuk ke dalam badan. Okey? Tapi B cells juga bekerjasama dengan T cells. Tapi kalau T cells, dia T cells ni adalah yang tukang trigger. Okey? Ya, Ucu Hamzah, lama dah kita tak jumpa. Okey. T cells ni adalah yang trigger untuk kita punya B cells melawan kita punya jangkitan dalam badan. Jadi B cells dengan T cells dia mesti bekerjasama. Okey? So, macam mana T cells ni sebenarnya datang daripada mana? T cells ni datang daripada kita punya sumsum tulang. Okey? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Latifah. T cells datang daripada sumsum tulang. Dia dibuat daripada sumsum tulang. Daripada sumsum tulang, lepas tu dia akan hantar dekat sini, dekat kita punya thyroid ni, dekat punya thymus gland. Jadi kalau misal kata dalam thymus gland kita ni ada problem, ada orang yang ada masalah thyroid, juga dia ada masalah dengan dia punya immunity tubuh. Sebab dia tak boleh nak keluarkan T cells. Bila dia tak boleh nak keluarkan T cells, jadi signal untuk nak bagi B cells kita lawan jangkitan, sebarang jangkitan, memang ada problem. Okey? Pasal tu kita kena jaga. Okey? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarina. Sorry bising sikit, abang duduk tutup roller shutter sebab akak dekat kedai ni. Okey? Alright. Itu pasal vitamin D. Macam mana vitamin D sebenarnya membantu kita punya immunity tubuh. Itu secara a nutshell lah. Okey, macam mana vitamin C bantu kita punya immunity tubuh. Yang penting sekali vitamin D ni dia macam mana nak cakap, dia akan modulate ataupun dia akan kawal selia kita punya. Waalaikumsalam Brother Borhan. Okey, dia akan modulate, akan kawal selia kita punya daya tahan tubuh secara semula jadi. Okey? Dan bila vitamin D ni dia bagus sebab dia actuallynya apa je penyakit yang datang ataupun jangkitan yang datang, dia akan bantu adapt. Okey? Adapt ikut kat mana yang perlu dia lawan. Dia macam tu. Okey, untuk vitamin D ni. ID pohon zaitun lagu mana? Daripada desert daripada gurun yang terbaik. Okey? Thank you Kak Emma. Okey. Vitamin, the next one adalah vitamin E. Macam mana vitamin E? Vitamin E ni sebenarnya dia antioksida. Okey? Dia antioksida dan dia adalah fat soluble. Maksudnya dia boleh larut dalam lemak. Okey? Tugas dia sebenarnya adalah melindungi kita punya polyunsaturated fatty acid dekat dalam membran sel. Sel kita tu kan keliling dia tu ada polyunsaturated fatty acid. Okey?
dalam membran sel tu, dia akan bantu kawal semua ni daripada oxidation. Oxidation boleh berlaku, okey, akan berlaku bila kita bernafas. Kita bernafas macam ni kan? Dia akan berlaku oxidation. Hai Zu. Okey. Lepas tu bila oxidation ni berlaku bila kita bernafas, okey, secara automatik dia akan keluarkan apa yang kita panggil ROS. ROS ni adalah reactive oxygen species. Maksudnya kita ni lah, kita perlukan oksigen untuk hidup. Okey. Jadi segala living things yang perlukan oksigen untuk hidup, dia actually-nya akan react, akan bantu kawal selia. Vitamin E akan bantu kawal selia kita punya oxidative ni lah, oxidation ni. Okey. So dia akan kawal, dia akan bantu kita punya sel tu jadi intact, jadi baik semualah. Alhamdulillah Itu yang penting untuk vitamin E. Dua benda ni. Jadi yang pentingnya sebenarnya kita kena faham. Okey. Baru pukul 10 suku Kalau ada soalan sila tanya. Mungkin akak boleh jawab sementara tu. Sebab kita sekarang ni dah cakap pasal vitamin D, kita dah cakap pasal vitamin E. Sekarang ni kita akan cakap pasal apa yang ada dekat dalam kita punya OPU, olivi, adalah apa yang dipanggil oleoropin juga. Oleoropin dan juga oleokantal. Okey, kita sebut pasal oleokantal dulu Oleokantal ni sebenarnya adalah ubat tahan sakit alami yang terbaik. Terbaik maksudnya dia lebih baik daripada ubat tahan sakit yang terkuat yang ada di market. Contohnya macam ibuprofen. Ibuprofen adalah ubat tahan sakit yang kalau misalnya kata orang kanser ataupun orang yang sakit saraf, orang yang sakit tulang belulang, dia akan ambil painkiller selalu. Jadi actually-nya amat bagus kalau kita bagi produk, kita guna olivi. Sebab olivi lebih banyak oleokantal compare dengan OPU. Okey? Jadi olivi memang bagus. Even kalau you sakit gigi pun actually-nya pun sama juga. Kumur aja, gagal. Lepas tu telan. Okey, insya-Allah dia akan membantu. Sebab akak bukan apa, akak kongsi sebab kita dah buat. Kita sendiri dah buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oli Cruz. Okey. Oleokantal ni dia anti-inflammatory. Okey, dalam proses pembaik pulihan sel, okey, kalau kita luka, contoh kita luka, kan, dia akan mula-mula darah akan keluar apa semua, lepas tu dia akan jadi merah, berkeluping, lepas tu merah kan. Bila merah tu maksudnya dia ada inflammation yang berlaku. Jadi bila ada inflammation yang berlaku macam ni sebenarnya, jadi oleokantal ni dia membantu untuk menyempurnakan the process, healing process. Okay? The healing process tu, pasal tu dia bagus untuk kita punya tubuh. Dan bila kita kata contohnya, kita punya immune system kita cantik. Semua ni cantik dah immune system kita. Telan ke lepas kumur? Okey, kalau setakat, ini soalan Kak Kam dia kata telan ke lepas kumur tu atau buang je keluar? Okey. Kalau untuk sakit gigi, kumur, boleh telan terus. Okey? Tapi kalau untuk jangkitan kuman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah Husin. Okey? Kalau untuk kuman yang ada dekat dalam kita punya tengkorok ni, dalam mulut kita kan, ataupun even pneumonia, ada masalah jangkitan kuman dalam ni, okey? Apa yang kita buat? Kita kumur, ambil 2 sudu, kumur dalam 3 ke 5 minit. Kumur memang baik tapi terpaksa sebab dia antimicrobial. Okey, kumur, buang yang tu sebab kita nak keluarkan jangkitan tu daripada badan kita. Jadi kalau masa kata kita ada jangkitan, kita sepatutnya jangan telan balik lah. Sebab kalau secara logiknya kan, okey, kalau kita telan, maksudnya kita telan balik kuman tu masuk dalam badan kita, tambah lagi kuman-kuman. Okey, so nak kena jagalah. Okey, Intan Safina kata apalah kena tak mahu nak buka ni.
Dia kata ada pengalaman sakit telinga bersing tapi tak dapat nak makan ubat tahan sakit. So dia ambil Elekantal, dia makan Olivi lah tu dan teritik dalam telinga, dah tak sakit. Betul? Memang betul. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Fauziah Siddiq dan juga Mohzani AJ. Bagus. Tuan Mohzani, saya rasa mungkin boleh upgrade pergi OPU dah kot. Sebab kita sekarang ni OPU is the best dengan vitamin D tau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siti Hajar. Okey. Waalaikumsalam Hajar Najwa. Waalaikumsalam Darna. Okey. Tadi apa yang Kak cakap pasal oleokantal? Oleokantal ni juga actually-nya sebab apa dia bagus untuk tubuh kita. Actually-nya dia juga adalah neuroprotective. Neuroprotective tu maksudnya adalah dia membantu actually-nya kita punya saraf-saraf kita tu dia kawal. Dia bagi saraf kita tu cantik. Dia protect kita punya saraf tu. Jadi kalau misal kata orang yang ada kencing manis, okey, dia selalunya impact dekat mata dengan dekat saraf tau. Okey, jadi oleokantal ni boleh membantu diorang untuk actually-nya repair balik perlahan-lahan dia punya saraf tu. Okey, so ini fungsi oleokantal. Okey, oleokantal dia anti-inflammatory, ubat tahan sakit, neuroprotective. Okey. Tadi akak dah sebut pasal hidroksitarasul kan? Okey. Nak cakap balik tadi pasal yang hidroksitarasul tu, dia actually-nya orang diabetik tadi kan? Dia sebenarnya bagus kalau disinergikan bersama dengan cuka buah tin untuk membantu actually-nya sama-sama. Cuka buah tin bantu detox, Olivi actually-nya akan bantu untuk bagi balik segala nutrisi yang diperlukan oleh tubuh tu untuk betulkan balik. Kita dah tahu, kalau kita tengok statistik sekarang ni COVID-19 kan. Okey, COVID-19 ni kalau kita tengok statistik, kebanyakannya actually yang dah kes kematian adalah orang yang berumur lepas daripada 50 tahun yang banyak penyakit kronik, contohnya okey, penyakit kencing manis, okey, penyakit jantung, darah tinggi. Okey, ada juga yang sakit saraf. Okey? So yang ini penting untuk kita faham. Okey, tadi Ucu tanya, Ucu cakap hampir 3 tahun. Yes, memang terbaik Ucu. Olivi memang terbaik. Kalau Mohzani ada tanya, kalau ada sakit sendi bawah lutut, boleh tak merawat guna Olivi dan bagaimana? Ya, okey. Kalau sakit sendi bawah lutut maksudnya kat lutut lah tu, susah nak solat ya. Okey, Olivi memang boleh guna. Bukan guna setakat makan. Sebenarnya guna juga untuk sapu. Macam time-time duha macam ni, ambil, sapukan, urutkan dan bacalah salawat syifa. Mintalah ke Allah kurniakan kesembuhan pada kita. Okey. Okey, Waalaikumsalam Olive House Jasin, Siti Hawa. Waalaikumsalam. Okey. Tuan Borhan Asril Jingga KL, Hajar boleh explain cara-cara makan cuketin dan olivi? Okey. Kat sini cara-cara makan cuketin dan olivi. Cuketin tu dia perlu dicampur dengan air. 1 sudu besar campur dengan setengah gelas air suam. Selalu setengah gelas atau segelas lah. Bergantunglah. Kalau misal kata kita suka masam, kita letak setengah gelas. Kalau kita tak suka masam, kita letaklah 1 gelas. Okey, dia hanya selepas makan. Kenapa kita kata hanya selepas makan? Kerana kita nak jaga separuh orang dia tak tahu pun dia ada gastrik. Kalau dia ambil sebelum makan, tiba-tiba lepas tu dia ada gastrik, dia sakit perut. Nanti dia kata, alah cuketin ni punya hal. Padahalnya caranya tak betul. Okey? Dan olive pula, actually-nya kita kena ambil masa perut kosong Maksudnya, kalau misal kata ada berpenyakit kencing manis, contohnya, untuk olive. Okey? Ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu pagi malam sebelum tidur. Okey? Kalau Tuan Borhan boleh nak ubah pada OPU dia 1 sudu teh je. 1 sudu teh pagi, 1 sudu teh malam. Untuk orang yang sakit kencing manis lah, contohnya lah. Okey? Waalaikumsalam Dayang. Okey, Dayang nak tanya, mereka yang ada tekanan darah dan gula dalam darah rendah, sesuai tak makan Olivi Power Up?
Sesuai. Sebab dia adalah actuallynya kita punya nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Tubuh kita ni bila kita ada tekanan darah rendah dan kita ada gula yang rendah dalam darah, maksudnya kita punya badan tu fungsi dia tak optima. Okey? Jadi bila tak optima tu, jadi kita kena betulkan lah kita punya sel. Sebab tadi akak dah draw dah. Okey, nak kena faham macam mana dia berfungsi. Kita punya sel sel kita, produk-produk Olive House ni, dia boleh masuk sampai ke level sel. Okey, level sel. Nampak tak? Level sel Sel, dia masuk kat dalam ni. Dia membantu daripada kat dalam ni. Okey? Kalau misal kata kita makan ubat-ubat yang bukan natural dan bukan organik, ubat-ubat sintetik, apa yang jadi? Ubat tu dia sampai dekat sini je, dekat tissue level ni. Dia masuk dekat sini, dia tak boleh masuk dalam sel. Okey, sel ni sebenarnya satu sel, banyak-banyak sel ni, banyak lapisan sel dia akan jadi tisu. Okey? Banyak tisu dia akan jadi organ. Okey? Ini fungsi dia. Kita nakkan tubuh kita dapat nutrisi masuk dalam sel, bukan setakat dekat tisu. Sebab kalau sel ni, mula-mula sel ni mungkin akan berpenyakit. Okey? Kita bagi dia nutrisi yang bagus. Okey? Bagi nutrisi yang bagus, dia cantik, dia dapat berfungsi dengan baik, dia punya fungsi dia makin lama makin sihat. Pasal tu pentingnya istiqamah. Okey? Bila istiqamah tu, jadi sel kita dapat nutrisi yang berterusan. Jadi bila yang berpenyakit, sel ni berpenyakit, dia dapat nutrisi yang berterusan, lama-lama sel ni actuallynya akan bertambah sihat. Jadi bila dia membiak, dia jadi satu sel, jadi dua sel, dia membiak, dia jadi bertambah sihat. Lepas tu bagi lagi nutrisi. Bila dia bagi lagi nutrisi, dia membiak lagi, dia akan bertambah sihat. Jadi lama-lama kita punya level sel ni akan bertambah sihat. Jadi bila level sel kita bertambah sihat, dia naik jadi tisu, dia bertambah sihat jugalah. Itu yang sebenarnya. Okey? Pasal tu kita penting untuk ambil natural dan organik punya produk, bukannya sintetik. Sebab sintetik dia tak boleh masuk dalam sel, dia sampai dekat sini je. Okey? Pasal tu actuallynya ubat-ubat sintetik dia cuma menahan aja penyakit kita tu. Dia sustain, dia tahan je. Dia tak boleh rawat. Okey? Kita punya produk ni, Olive House punya produk, dia bukan ubat tau, tapi dia adalah makanan. Tapi bila dia makanan, dia adalah satu makanan yang masuk selamat. Jadi maksudnya bila kita makan ekstra pun tak apa, tak jadi masalah. Paling teruk pun dia keluar sama ada ikut air kencing ataupun keluar melalui najis. Itu je paling teruk. Okey? Sebab dah ramai orang cuba dah. Okey? Now, Siti Hajar dia kata dulu minum Olive sebut kombinasi cuketin memuat toksid. Ya, betul. Okey. Mas Nah Kecil kata kalau ada kemampuan boleh tambah yang lain macam madu, jus. Betul. Betul sangat-sangat. Hai Bad, Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam Bad. Okey. Kami amalkan titik Olive dalam mata. Betul. Olive pun sebenarnya bagus untuk mata. Especially kalau misal kata orang yang ada cataract. Orang yang ada infection dalam mata. Ingat tadi akak cakap. Olive, dia ada antimicrobial property. Jadi, tak kira lah. Kalau misal kata kita luka ke, kita apa ke, kita luka, selalu macam akak lah. Itu hari akak kena kat sini. Akak tuang je cuketin kat sini, pedihnya yang cakap lah, menggelintir kan. Lepas tu dia berhenti darah, akak letak Olive. Alhamdulillah dah masa 2 hari dah sihat, dah baik, dah cantik dah. Okey? Lepas tu Kalmah cakap tadi masuk dalam mata. Betul. Untuk orang cataract minum, dan juga titik dalam mata untuk orang cataract. Sebab dia kaya dengan antioksidan. Tadi kan akak cakap kan, dia kaya dengan hydroxytyrosol, dia kaya dengan oleokantal. Jadi dia membantu, dan juga dia membantu segala fungsi yang ada dekat dalam tubuh kita. Okey? Alamak, low battery. Akmal Afiq, tolong Mami ambil charger. Okey, Puan Latifah tanya, acid reflux, apa yang bagus? Thank you. Ambil Mami punya charger, the big one. Dengan kabel. My phone charger. Tu, kat depan tu kan? Okay. Acid reflux. Acid reflux ni actuallynya apa yang kita panggil GERD. Okay, GERD. GERD, alamak. Tarik ni je. Tarik,
Ambil yang kat sana, ambil yang kat sana. Ambil yang kat sana. Yang ayah punya tu. Okay, acid reflux. Minta maaf ya. Acid reflux. Acid reflux ni sebenarnya, yes. Yang sebenarnya acid reflux ni dia GERD. Dia GERD, okay. Yang penting actually-nya kita kena pastikan makanan pedas-pedas tu tak ada kat situ. Kita tak makan benda pedas-pedas. Lepas tu kita cuma jangan ada yang, jangan ambil air yang bergula, makanan-makanan yang bergula. Itu penting. Okay? Alright. Kejap anak sayang tengah apa kan, sebab tak perasan tadi bateri dah low. Okay, acid reflux. Okay, kita cakap tu pasal tu, kita kena, acid reflux actually ni GERD, penting sangat jaga makanan. Okay, jaga makanan. Sebab selalunya orang acid reflux ni ada GERD ni, dia actually-nya dia macam mana nak cakap dah ke? On sana? Dah on dah? Ya. Kejap Kak pusing Charging kot. Tak tahu, Mami tak tahu, should be charging kot. Okay, acid reflux ni actually-nya kalau saya lebih suka bagi tahu dengan pelanggan, actually-nya ambil 1 sudu atau 2 sudu pati minyak zaitun, which is kita punya minyak zaitun juga, okay, sebelum makan. Sebab dia bagi lining dekat kita punya tengkorok tu dengan kita punya esophagus tu kan. Jadi dia bagi protect layer dekat esophagus tu. Okay, itu yang penting. Jangan bagi sebelum kita makan lah, kita protect dulu. Okay. Okay. Sekejap tengah pening sikit. Selalu tak ada buat Facebook live. Sekali buat Facebook live semua kelam kabut sikit. Okay, tadi akak dah sebut pasal Ororopin. Ada lagi soalan tak? Sekejap akak scroll tengok. Thank you Ustaz Syahidan, sebab Ustaz Syahidan tolong jawabkan juga. Ya, produk paling sesuai, Mas Nah kecil kata produk paling sesuai kaedah untuk sesama dan macam alahan ni. Okey, bila kita ada alahan, maksudnya imuniti kita tak cantik lah. Bila imuniti kita tak cantik tu, semua produk Olive House semua memang bagus untuk makan. Dan bila kita sesama, yang penting kita cuketin campur dengan madu, jangan lupa. Okey, lepas tu ambil juga jus delima. Sebab dua kaedah ni actually-nya dia membantu, amat membantu bila kita sesama. Tapi bila kita nak demam, contoh bila kita nak demam, kita dah rasa semacam badan kita kan. Yang paling utama kita pergi ambil dekat 2 sudu, 3 sudu, 4 sudu Olive. Terus ambil. Okey? Sebab apa? Sebab Olive ni dia akan membantu. Dia jadi macam buat demam tau. Macam actually-nya akak tak tahu juga. Tapi bila akak test dekat diri akak sendiri kan, akak tahulah actually-nya dia boleh membantu untuk jadi ubat demam. Okey? Dia senangnya ambil Olive tu, lepas tu tidur sekejap, rehat sekejap badan tu. Okey? Kalau nak ambil Olive tu masa nak demam ni, lepas makan pun tak apa. Jangan tunggu sebelum makan. Lepas makan pun bantai je. Macam selalu kalau macam anak akak demam, apa yang akak buat? Akak suruh dia makan, suruh dia mandi siap-siap, basah kepala apa semua tu. Okey, bagi dia, jangan bagi panaskan badan kan. Lepas tu kita terus bagi Olive, lepas tu suruh dia tidur. Alhamdulillah lah, itu penting. Okey. Macam mana nak rawat gastrik dengan cuka tin? Okey. Cuka tin ni okey. Segala makanan yang kat luar masam, bila dia masuk dalam badan kita, dia jadi alkaline. Jadi bila dia jadi alkaline, dia sebenarnya macam macam neutralkan sikit acidity yang ada dekat dalam kita punya perut tu. Jadi bila dia neutralkan acidity tu, maksudnya kita punya lining perut kita tu
ada masa lah untuk nak diperbetulkan balik. Pasal tu Olivi tu penting. Okey. Cuketin ni ada fungsi dia, Olivi ada fungsi dia. Okey? Itu yang kita kena faham. Thyroid, apa rawatan yang terbaik? Thyroid, rawatan yang terbaik pengalaman akak sendiri adalah kombinasi zaitun sama ada OPU dengan Olivi atau Olivi dengan jus delima. Sebab jus delima memang bagus untuk kita punya thyroid. Okey. Halo Linda Michael. Lama lah tak nampak. Oh, Linda daripada ni. Rosie punya adik. Alhamdulillah. Sihat orang Brunei? Balik tak kena kuarantin Okey. Kenapa? Ya, Zack Sparrow. Kenapa kulit akak nampak flawless? Okey. Soalannya punyalah. Kenapa kulit akak nampak flawless? Hari ni kan tak letak makeup tau. Tadi lepas mandi, lepas solat subuh tadi tak letak makeup pun ni. Tu pasal tu ada berminyak sikit, berpeluh juga ni. Sebab panas. Okey? Sebab apa? Sebab akak dah makan zaitun, Olivi, pati minyak zaitun, cuketin, pati delima, jus delima, BSO, OPU. Bila OPU keluar, dah tahun ni dah masuk 6 tahun lah dah. Dulu kat sini ada hitam-hitam. Tapi tak boleh nak tolong lah ya. Yang ini dah tua kan. Pasal tu ada eye bag. Okay. Tapi kulit memang Alhamdulillah. Siapa-siapa pun yang tengok mesti kata macam mana kulit akak jadi macam tu. Tapi itulah rahsianya. Makan amalkan ni. Dan akak dah 6 tahun tak pernah pergi klinik. Tak pernah pergi hospital. Okay. Kalau sakit sikit-sikit tu guna semua produk ni saja untuk bantu kita sihat balik semula. Wan Sarah cakap, okay, salam Kak, saya sakit tumit. Macam mana? Sakit tumit tu banyak benda. Ada 2 sebab. Satu, kalau orang yang masih lagi fertile ataupun masih lagi subur, kadang-kadang disebabkan oleh ada masalah dengan rahim. Okay. Nombor 2, kalau misal kata sakit tumit juga, okay, kadang-kadang ada uric acid tinggi. Jadi nak kena tengok. Kita nak kena diagnose. Okay. Waalaikumsalam Syikin Ruslan. Okay. Dayang, ada soalan lagi. Okey, mereka yang telah disahkan kanser dan telah membuat pembedahan, berapakah sukatan OPU yang mereka kena amalkan dan yang paling sesuai? Okey, kalau dah buat pembedahan, contohlah ya, ada 2 kes akak actually-nya yang kanser payudara stage 3 dah buat pembedahan. Okey, dah buat pembedahan, lepas tu dia tanya apa nak makan. So makanan yang perlu, yang mandatory untuk orang kanser adalah OPU, Olivi, okey, madu untuk bagi tenaga balik. Lepas tu cuketin jangan lupa. Sebab bila dia dah buat pembedahan, dia akan ada radioterapi, dia akan ada kemoterapi. Jadi cuketin akan bantu detox badan dia. Dan madu akan bantu bagi tenaga. Okey. Dan zaitun, OPU, Olivi akan membantu repair balik sel yang dah kena kemoterapi. Bila kemoterapi dengan radioterapi ni, RT dia penting untuk kita bina balik daya tahan tubuh kita tu. Sebab selalunya bila buat rawatan macam ni, dia bukan sahaja membunuh sel-sel kanser, tetapi dia juga membunuh sel-sel yang tak elok. Okey? Okey. Itu yang penting. Dia punya dosage dia bergantung pada stage. Okay. Kalau akak akan bagi minimum 2 kali sehari untuk OPU dengan Olivi. Cuketin akan buat 3 kali dan madu akan buat 2 kali. Okay. Jus delima jangan lupa. Kalau breast cancer jus, kalau rahim ambil pati. Okay. Alright, Puan Latifah. Sorry Puan Latifah, tak habis jawapan saya tadi. Pantang makan pedas dan gula. Okay. Olivi. Okey, acid reflux tadi, PMZ, Olivi, cuketin pun penting. Sebab acid reflux tadi kan saya dah kata pasal gastrik. Bila kita ada acid reflux, maksudnya kita punya dalam perut kita tu banyak sangat asid. Jadi cuketin penting. Sebab cuketin dia membantu neutralizekan balik. Sebab dia bila masuk badan, dia akan jadi alkaline based food. Jadi dia akan bantu settlekan balik kita punya asid tadi tu. So cuketin jangan tinggal. Okey. Waalaikumsalam Yan Haikal. Okey. Kalau resdung pun Rosalik kata kalau resdung pun sesuai ambil cuketin. Betul. Kenalah ambil cuketin. Kalau orang resdung ni, dia sebenarnya dia nak kena detox kan. Segala benda mak nenek yang tak elok dekat dalam badan tu untuk bawa keluar.
Okay? Alright. Kalau ada masalah tonsil, makan apa? Tonsil. Okay, ini Ifah tanya. Okay, dia kata tonsil. Tonsil selalunya dekat belakang tekak anak tekak tu, okay, dia bengkak. Dia bila bengkak, maksudnya kat situ kan, apa yang kita perlu? Oleo kantal tadi tu. Sebab dia anti-inflammatory. Okay, hydroxytyrosol pun sebenarnya anti-inflammatory. So, makanlah. Untuk nak dapatkan cepat reaksi dia, ambil Olivi. Olivi ni dia punya penyerapan dalam tubuh tu amat cepat. OPU ni dia punya penyerapan ke dalam tubuh tu ambil masa berjam sikit lah. Okay? Jadi kalau misal kata nakkan kesan yang cepat, pergi pada Olivi. Kalau misal kata nak bertahan, boleh makan OPU. Macam tu lah. Ya? Oh, ya ke, Linda? Okay, Alhamdulillah. Okay. Olivi kanak-kanak boleh minum tak? Dah boleh dah tu kan. Tadi Ustaz, Olivi ni actuallynya baby pun boleh minum. Kalau boleh, bila baby tu kan, letak sikit kat bibir ni, sikit-sikit bagi dia biasa. Dan jangan biasakan baby kita ni bila lahir kita bagi air manis. Okay? Jangan biasakan. Kadang-kadang kan suka orang ni bagi air sirap lah, bagi apalah. Itu bukan baby lah. Mungkin 6 bulan ke atas dia sibuk mengengik, minta air manis apa semua. Jangan biasakan. Biasakan dia dengan benda yang pahit. Biasakan dia, bila benda pahit ni dia bagus untuk tubuh. Biasakan macam tu. Letak sikit-sikit. Tak usahlah banyak-banyak. Janganlah sampai sesudu. Kesianlah budak tu. Badan dia kecil kan. Untuk Olivi, yang mana berat badan 40 ke bawah, boleh actuallynya ambil satu sudu besar sehari. Tapi kalau misal kata yang ni yang sihat, tapi kalau tak sihat, dia boleh tambah dosage lah. Tapi untuk orang dewasa lebih daripada 40, minimum requirement sebenarnya adalah 2 sudu besar sehari untuk yang sihat. Ini adalah recommendation by USRDA. Okay? Bukan akak punya recommendation, USRDA punya recommendation. Ya? Okay. Rosalik kata cancer, OPU, Olivi untuk bantu repair sel. Baca balik. Betul. Okey, sama-sama Puan Latifah. Ayu Mazwin, Yusuf Azam nak cuketin. InsyaAllah. Lepas ni akak tengok Puan Rukiah kata bila saya minum olive oil muka memang akan lembap dan berminyak. Betul. Puan Sarah cakap, boleh Kak bagi cadangan untuk masalah sakit tumit ni, terutamanya bila bangun tidur. Sayang bila sakit tumit, terutama bila bangun tidur tu, uric acid tinggi lah tu. Itu yang benarnya. Uric acid. Bila uric acid tinggi, OPU dengan cuketin. Jangan tinggal. Okay? Olivi boleh lah. Yang mana ada masalah ekonomi sikit kan. Olivi pun boleh. Okay. Citra Gani tanya. Assalamualaikum Puan. Saya nak tanya. Saya ada masalah asma, kolesterol, darah tinggi dan gastrik. Pada minggu lepas saya dimasukkan ke hospital kerana gastrik yang teruk. Sehingga dada saya sakit. Rasa lemah macam bila bernafas. Bila CT scan dapati terdapat 4 biji batu hempedu. Buat endoskopi, doktor kata perut saya sedikit bengkak dan terdapat angin dalam perut. Bagaimana mengatasi Puan yang perlu saya ambil untuk memulihkan penyakit saya ini? Okey. Yang ini actuallynya Citra nak kena, yang ini panjang lebar kan nak explain sebab akak ada masa sikit lagi dalam beberapa minit lagi. Okey. Yang ini actuallynya banyak masalah ni. Umur berapa Citra ni? Asma, dada, jus delima, kolesterol, Olivi, OPU, darah tinggi jenis apa? Okey, Puan Citra, sebab kita kena tahu darah tinggi ni jenis apa. Gastrik ni macam biasalah, Olivi ataupun PMZ dengan cuketin. Okey, yang batu dalam empedu tu akak kena bagi cara dia offline. Nanti tinggalkan PM akak, nanti akak bagi cara-cara dia ya. Dia ada cara ni, ada petua dia, kena buat sampai 7 hari. Sebab kalau misal kata tak buat 7 hari, nanti tak baik, nanti susah pula. Sebab batu dalam empedu ni bahaya. Sebab batu dalam empedu ni penting. Empedu ni mengeluarkan kita punya
bal jus. Kalau maksudnya hati kita keluarkan bal jus masuk dalam kantong hempedu. Kantong hempedu ni menyimpan tahu kita punya jus hempedu tu. Bila kita makan, jus hempedu tu akan keluar masuk dekat dalam kita punya perut dalam usus kecil. Okey. Jadi kalau misal kata kita buang kita punya kantong hempedu ni, kita akan bermasalah bila kita makan daging, kita makan animal protein. Okey? Protein yang datang daripada binatang. Dia ada masalah lah dekat situ. Jadi dia akan bawa lebih banyak complication. Okey? Okey, Puan Aida boleh share cara amalan dan dos dan produk yang sesuai untuk orang gout dan masalah kini kreatinin bacaan 7. Okey, gout OPU puan. OPU dengan cuketin. Okey, dosage dia bergantung teruk ke tak teruk. Kalau masa teruk tu saya akan syorkan 2 ke 3 kali sehari. Okey, kidney kreatinin bacaan 7. Yang ini kreatinin kalau kidney kena pakai Olivi sebab untuk bantu cepat sikit. Okey? Ingat tadi saya kata Olivi ni dia penyerapan dia cepat bertindak. OPU dia bertindak juga tapi dia ambil masa yang lama sedikit. Jadi jangan tinggallah produknya maksudnya. Okey? Dia Olivi tu kini ni kalau saya akan bagi 2 ke 3 kali lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siti. Okey. Siapa? Sekejap Ada lagi tak? Oh, Puan Citra umur 51. Jadi darah tinggi border. Darah jenis apa Puan Citra? Nanti saya nak ni Waalaikumsalam Puan Rohaya Latif. Mak, Assalamualaikum Mak. Mak tengok kat ya. Okey. Apa lagi? Tadi saya dah cakap tadi pasal B cells, pasal T cells, pasal hydroxytyrosol. Nak nyebut pun memang kadang-kadang berbelit lidah Okey. Lepas tu pasal oleokantal. Apa lagi? Vitamin D juga saya dah sebut. Vitamin E pun dah sebut. Apa lagi? Dan saya juga dah share apa yang Cikgu Mimi sebut pasal ni. Pasal sel, daripada sel banyak-banyak sel jadi tisu, banyak-banyak tisu terus jadi organ. Saya pun dah share juga. So fungsi, macam mana fungsi kita punya tubuh badan kita, actuallynya macam mana fungsi kita punya produk Olive House kita akan membantu dengan menjadikan sel-sel kita ni sihat. Ini sebenarnya cara dia lah. Cara untuk kita punya produk ni membantu rawat. Dia sebenarnya bukan ubat. Tapi dia disebabkan dia punya tinggi nutrisi tu, dia akan membantu daripada cell level Okey. Okey, kejap. Assalamualaikum Puan. Hashim. Ramdan Hashim. Ridwan Hashim, berapa dos untuk atasi gastrik? Olivi berapa dos? Cuketin berapa dos? Tuan Ridwan ni nak kena tengok sendiri individu. Okey, kalau bagi saya lah, bagi akak minimum 2 kali sehari. Dan jangan lupa cuketin tu mesti lepas makan. Okey, itu untuk gastrik. Alright, Waalaikumsalam Farid. Puan Citra tadi kata O+ kan. O+ puan kena ambil OPU. Okey? OPU. Madu memang akak dah sebut madu tadilah. Zat. Okey. Waalaikumsalam Farid. Okey. So bila orang darah O ni macam akak tau, special sikit tau. Betul tak? Orang darah O dia selalu sama ada darah dia rendah ke ataupun macam-macam lah masalah dia. Orang darah O ni dia selalu cepat penat lah. Ustaz Syahidan dah akan share kan. Orang darah O ni memang special. Tapi kalau orang darah O ada masalah darah tinggi, sayang woi, ada masalah lain. Organ-organ masalah dah problem tu. Okey? Jadi nak kenalah tengok macam mana. Sebab kita kena betulkan kita punya organ dulu. Dan macam mana kita nak betulkan organ tu tadi, macam akak cakap yang ni tadi kan. Nak kena betulkan daripada sel level sini. Okey? Sorry, tangan satu lagi tak boleh nak pegang telefon, naikkan ke atas sebab tengah charging juga at the same time. Okay? Daripada cell level. Jadi, bila kita punya organ tu, daripada cell level, dah betul, dah cantik, bila dia naik jadi tisu, dia jadi cantik. Bila dia jadi daripada tisu, dia naik pergi jadi organ, dia cantik. Jadi, fungsi dia cantik lah. Macam tu. Okay? Okay. Waalaikumsalam, Cikgu Mimi. Oh, malu.
Terima kasih cikgu. Alhamdulillah Kak sihat. Bermastautin di kedai sekarang ni. Okey. Okey, Farid tanya kalau darah A okey ke? Darah A okey. Darah A ada special dia sendiri, darah B ada special dia sendiri, darah O ada special dia sendiri, okey? Jadi nak kena tahu jenis darah masing-masing. Ramai yang datang jumpa akak. Bila akak tanya, darah jenis apa? Alamak, tak tahu. Jida tolonglah. Okey, bila nak dapatkan khidmat nasihat daripada para perawat Olive House, tahu darah tu apa? Sebab kalau tak tahu darah, kalau ada darah tinggi, macam mana kami nak bantu? Bagi information setengah masak, jadi dia punya nasihatnya dapat pun setengah masak lah. Betul tak? Jadi itu kita kena tahu pasal tu. Penting. Okey? Okey, kalau nak keluarkan batu karang dalam pundi kencing. Okey, batu karang dalam pundi kencing sakit tu oi. Okey? Cuketin jangan tinggal. Madu jangan tinggal. Dan Olivi untuk bagi tahan sakit. Okey? Tiga produk ni. Jangan lupa ya. Alright. Apa lagi? Ada lagi soalan tak? Ada lagi dalam 10 minit macam tu? Alright. Apa lagi nak tanya? Okey, apa dalam buku ni tadi? Pin nombor phone akak nak order. Macam mana nak ni? Okey, akak bagi nombor phone lah ya. Akak type. Kejap. Okey, tu nombor telefon akak. Okey? Pin. Macam mana nak pin? Tak pandai nak pin. Okey? Nanti carilah dekat komen Okey, dalam buku ni kan tadi dah sebut kan, akak dah sebut pasal hydroxytyrosol, oleocanthal, antimicrobial, diabetik pun. Satu lagi, jantung. Okey, Olivi 30+, amat bagus untuk jantung. Okay, sekarang ni kita dah deviate tau daripada zaitun bantu immunity ni. Sebab kalau misal kata kita sebut zaitun bantu immunity, kita kena pastikan badan kita ni, organ kita ni berfungsi dengan lebih baik. Kalau misal kata organ sel kita tak berfungsi dengan baik, tisu kita tak berfungsi dengan baik, organ kita tak berfungsi dengan baik. Jadi masalah lah jadinya. Pasal tu kita kena pastikan sel kita baik. Jadi produk-produk macam ni yang akan membantu. Pastikan organik dan natural. Jangan main beli je dekat luar tu. Okey, yang RM12 lah, yang RM40 lah, main beli je. Tak tahu first cold press ke tidak, filtered ke tak unfiltered ke. Ada ciri-ciri minyak zaitun tau yang kita nak kena yang nak kena tahu sebelum kita beli produk ni. Jangan main beli je sebab nanti susah. Okey? Okey, Farid tanya berapa RM sis? Okey, kalau untuk tadi gastrik kan, Olivi dengan Cuketin, kalau Olivi 120, akak round up je ada seposin gitu. Lepas tu Cuketin tu kalau yang kecil 25, kalau yang besar 45. Okey? Okey, Muhammad Hasni Abu Bakar tanya, kalau salam Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buah pinggang bocor macam mana? Maksud saya kencing protein 3+. Ini nak kena marah ni. Okey, buah pinggang bocor maksudnya, okey, ini satu bab lagi yang mungkin kita kena buat Facebook live lah pasal buah pinggang. Okey, akak terangkan in a nutshell je macam mana sebenarnya terjadinya buah pinggang bocor dan protein boleh keluar. Okey, dalam kita punya buah pinggang tu, okey, dia ada apa yang dipanggil sel yang dipanggil Bowman capsule. Dalam Bowman capsule tu, okey, dalam Bowman capsule tu, dia actually-nya dia macam mangkuk lah. Macam mangkuk macam ni, macam sinki rupa dia. Okey, ada pipe kat bawah tu. Kalau misal kata ada selaput ataupun toksin ataupun mineral dekat keliling tepi sinki tu, okey, kat situ pun dia bukan tak boleh lalu tau. Kita punya nutrien tu balik, macam protein kita yang bagus kan. Dia akan serap dekat situ balik. Sebab dekat pipe yang bawah tu dia akan pergi terus ke pundi kencing. Okey?
Jadi kalau misal kata penuh dengan toksin dekat tepi-tepi dekat Bowman capsule dia tu, okey, macam mana protein ni nak kena serap balik masuk dekat dalam kita punya darah? Okey? Kita kalau misal kata tu yang dipanggil tu protein 3+ sebab ada protein dekat dalam protein ada dalam buah kencing sebab dah ada selaput dekat tepi dari Bowman capsule tu. Macam mana protein tu nak kena nutrien-nutrien yang baik yang diserap balik tu sepatutnya tak boleh nak diserap. Pasal tu orang kalau minum air ni, kalau orang masalah dengan buah pinggang ni sebenarnya satu je, pemalas minum air. Okey, ini penyakit orang Malaysia. Ni akan nak marah. Okey? Bila malas minum air, macam manalah buah pinggang tu nak betul, sayang oi. Kan? Kalau misal kata buah pinggang kurang minum air, kita punya buah pinggang ni kan ibarat kan macam kita pergi tandas, kita buang air besar, kita ada satu gayung aja air yang untuk kita cebok dan kita flush tandas kita. Cukup tak? Cuba tanya balik diri sendiri. Memanglah kita jadi buah pinggang bocor maksudnya. So kena minum air. Minum air pula bergantung dengan berat badan. Kalau misal kata 1 liter air bersamaan dengan 25 kilo berat badan. Okey? Alright, yang itu air. Lepas tu buah pinggang, okey, dia kata jadi daripada apa yang perlu diamalkan sebab pesakit ada gaut. Kalau pesakit ada gaut, ambil OPU. Ambil OPU, ambil juga Olivi. Okey, sebab kalau buah pinggang bocor ni, yelah sebab Olivi ni dia punya penyerapan dia cepat sikit, OPU ni lambat sikit. Jadi dia combine berdua ni memang cantik lah. Okey, dia memang banyak membantu dengan kita punya organ-organ lah, ya. Okey, tadi Farid ada tanya lagi satu, apa kelebihan cuketin? Cuketin ni, okey, kelebihan dia nombor 1, dia bagi tenaga dekat kita. Dia mengenyangkan kita lebih lama. Okey? Mengenyangkan kita lebih lama. Kalau misal kata orang nak diet, orang nak kurus, jangan tinggal Olivi dengan cuketin. Okey? Lepas tu dia bantu detox badan. Cuketin ni memang perlu untuk detox badan. Lagi satu, jangan lupa, cuketin adalah probiotik. Probiotik ni maksudnya dia menambah bakteria baik dalam usus kita tu. Okey? Bila kita tambah bakteria baik, kalau misal kata kita ada masalah dengan usus, kita akan banyak susah nak membuang lah. Okey? Susah nak membuang. Kalau misal kata usus kita tak cantik. Jadi cuketin ni dia tambah probiotik. Okey? Dan zaitun pula adalah prebiotik, adalah makanan probiotik. Jadi pasal tu Allah dah sebut dalam Al-Quran, watini wazaitun. Makanlah. Okey, makanlah zaitun dan tin. Janganlah tinggal. Okey, itu paling minimum lah tu, paling minimum. Okey, terima kasih Cikgu Mimi sebab jawabkan kurangkan makanan berdaging. Betul. Okey, animal protein memang tak bagus actuallynya. Okey, tak bagus untuk tubuh kita. Kita tengok gigi ni. Kita dibuat untuk makan tumbuh-tumbuhan, bukan makan daging. Yang hari-hari duk makan daging banyak-banyak tu apa hal? Cubalah makan sayur dengan buah-buahan lebih sikit. Okey? Okey, Arif Tocang tanya, ada ubat untuk gastrik angin tak? Bukan ubat sayang. Ini adalah makanan makanan. Dia Olivi dengan cuka buah tin, okey? Cari yang itu. Okey? Intan tanya, untuk kanak-kanak berapa dos cuketin untuk masalah sembelit Kak Ida? Kanak-kanak kalau ada masalah sembelit, susah sangat nak berak. Okey, susah sangat nak pergi buang air tu. Okey, bagi PMZ. PMZ tu kalau bagi 2 sudu besar pun tak apa. Lepas tu bagi cuketin. Cuketin tu untuk kanak-kanak susah nak berak. Bagi setengah 1 sudu teh pun okey, campur dengan air, campur dengan madu sikit. Okey? Waalaikumsalam Aisyah. Okey. Okey, kalau order cuketin saja boleh ke sis? Farid tanya. Boleh. Bukan tak boleh, tapi minimumnya macam akak cakap tadi, Farid, ambil kombinasi 2, zaitun dengan tin. So kalau nak zaitun, kalau tak mampu, faham, ambil pati minyak zaitun, baru RM45. Ambil cuketin kecil, RM25, baru RM70. Okey?
Okay, Linda tanya, untuk tekak kering apa yang nak diambil ya kak? Kalau tekak kering minum air banyak sayang. Okay? Sebab kalau tekak kering maksudnya dalam badan kurang air tau. Dan ambil juga olivi. Okay? Sebab olivi pun akan membantu juga kat situ. Okay? Dan madu, jangan lupa madu. Madu juga bagi kita minerals dan apa ni. Okay, ada lagi 2 minit. Ada lagi ke soalan? Ernie Roslan, untuk darah tinggi apa yang perlu ambil? Ernie, tak boleh nak jawab macam tu sayang. Darah tinggi tu nak kena tahu darah tinggi tu jenis apa. Okey? Lepas tu kena ada background sikit. Pasal pesakit ni kena ada background sikit. Kalau misal kata tanya macam tu je, kalau akak lah sebagai seorang perawat, akak tak boleh nak jawab. Sebab akak tak nak bagi hikmat nasihat yang salah. Okey? Darah tinggi, kalau orang darah O, kena ambil OPU. Tapi kalau orang OPU dengan jus delima dengan kurma lepas tu kalau orang A dengan B kena ambil boleh ambil olivi dengan jus delima. Tak payah kurma pun tak apa. Okey? Farid tanya, dia kata untuk berapa lama? Tiap-tiap hari kena minum ke? Ya, tiap-tiap hari kita kena minum. Sebab ini adalah bukan ubat tau. Bukan ubat. Bila makanan kita perlu bagi. Tadi Farid ada tengok tak bila akak cakap pasal ni? Nanti repeat lah balik. Kita punya makanan ni sampai dekat cell level Cell level dekat sini. Jadi perlu pastikan kita bila berpenyakit, sel kita ni berpenyakit. Bukan sebab tiba-tiba penyakit tu timbul je. Tak ada. Sel tu yang berpenyakit. Pasal tu kita kena continue istiqomah makan. Jangan tinggalkan. Okey? Tak dapat beli yang mahal, beli yang biasa pun tak apa. Which is seperti minyak zaitun kita, extra virgin olive oil dengan cuketin. 2 tu. Okey? Ernie Roslan kata darah B. Darah B kalau darah tinggi ambil olivi, ambil jus delima. Dan jangan lupa cuketin. Okey? Alright. Berapa minit lagi ni? Dah pukul 11 ni. Akak dibagi masa sampai pukul 11 je. Jadi in a nutshell, untuk summary-nya, kalau kita cakap macam mana zaitun boleh membantu kita punya immunity tubuh, kita kena pastikan sel kita tu punya fungsi terbaik. Okey? Bila sel kita tu sihat, sel kita tu tak ada penyakit, baru tisu kita cantik. Bila tisu kita cantik, baru organ kita cantik. Bila organ kita cantik, baru sistem tubuh kita semua baru cantik. Jadi ini kita membantu daripada macam kita buat rumah lah. Tapak dia tu nak kena betul. Kalau tapak dia tak betul, memanglah sentiasa ada problem. Lepas tu nak kena kena istiqomah. Nak kena berterusan. Kalau main produk, ambil produk macam chocolate chips kan. Kejap ada, kejap tak ada kan. Lepas tu kejap-kejap rasa tak sihat. Kejap rasa tak sihat. Jangan marah orang lain. Sebab sendiri punya salah. Okey? Istiqomah tu penting. Okey, akak rasa itu saja. Dah pukul 11 pun. Lain kali pula kita buat Facebook Live, okey? InsyaAllah. Dan insyaAllah akak akan better prepared next time. Sebab tak tahu macam mana nak pin, nak kena belajar semua tu. Okey? Alright. Assalamualaikum semua. Semoga semua daripada kita sentiasa dalam rahmat Allah, dalam barakah Allah, sentiasa dilindungi daripada penyakit-penyakit COVID sekarang ni, sekarang ni. Okey, jangan bagi kita punya immunity kita rendah. Okey, bila immunity kita rendah, kita senang dapat penyakit. Lepas tu bagi yang dah biasa mengamalkan produk, immunity dia kuat. Tapi dia boleh jadi pembawa pada virus. Jadi kena ingat. Okey, kena ingat. Jangan sewenang-wenangnya sebab immunity kita kuat, kita keluar. Lepas tu kita ada virus, lepas tu kita pass kat orang lain. So kena ingat semua tu lah. Alright. Okey, Ridwan. Okey, sama-sama. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.